Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Di bulan Ramadan, kesibukan kota Madinah ketara selepas waktu asar. Cuaca panas menyebabkan para jemaah dan penghuni kota lebih selesa keluar pada sebelah petang. Walaupun ketika ini bahang panas masih terasa, sekurang-kurangnya jemaah tidak terkena padahan terik matahari yang semakin condong ke barat. Pada petang Ramadan yang permai ini, saya melangkah menuju ke Masjid Nabawi untuk berbuka puasa. Kali ini, saya menggunakan laluan di sebelah tenggara Masjid Nabawi. Laluan ini membolehkan saya melewati perkuburan Baqi', tempat bersemadinya jasad para sahabat dan tabi'in. Kalau kita melihat cinta antara Rasulullah dengan para sahabat dengan kota Madinah begitu hebat dan akrab, bagaikan isi dengan kuku yang sukar untuk dipisahkan. Mereka sama-sama berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di sini mereka tinggal, di sini mereka berjuang, di sini mereka berjihad, dan di sini jugalah mereka menghembuskan nafas yang terakhir. Di sini juga jasad mereka dikuburkan. Itulah cinta yang sukar untuk kita gambarkan dengan kata-kata. Betapa hebat cinta yang ditujangi dengan iman yang kukuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkuburan Baqi' juga dikenali dengan nama Jannatul Baqi' atau Taman Syurga. Kelihatan biasa di permukaannya seolah-olah tiada apa yang hendak dibangga, tetapi di dasarnya bersemadi insan-insan yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkuburan Baqi' ini yang mana dikebumikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pada 10,000 sahabat radhiyallahu anhu, termasuklah khalifah yang ketiga lepas pada khalifah Sayyidina Abu Bakar, lepas pada khalifah Umar ibn Khattab, maka khalifah yang ketiga iaitu Uthman ibn Affan dikebumikan di tengah-tengah Baqi' dan kira-kira lebih pada 10,000 sahabat, termasuklah Ja'far At-Tayyar, termasuklah lain-lain sahabat seperti para isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dan sebagainya dikebumikan di perkuburan Baqi' ini. Dan juga dikebumikan di perkuburan Baqi' ini Halimatus Sa'diyah, ibu yang barakah, ibu yang bagi menyusu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan sahabat yang bersemadi di perkuburan Baqi' berasal dari Mekah. Tetapi mereka dimakamkan di Madinah, tidak jauh dari tempat bersemadinya pemimpin yang mereka cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubah hijau di Masjid Nabawi mengubat kerinduan jemaah yang pernah menziarahi makam baginda sallallahu alaihi wasallam di masjid ini. Sebagai makhluk Allah, baginda pergi menemui ilahi, tetapi syariat baginda kekal hingga ke hari ini. Satu daripada syariat baginda yang menyatukan umat Islam hari ini ialah ibadah puasa. Penyatuan itu jelas ketika saat berbuka. Berbuka puasa di Masjid Nabawi menambah koleksi pengalaman berharga dalam hidup saya.
suasana berbuka semakin dirasai. Para peniaga menutup kedai mereka untuk sementara. Pada masa yang sama, peniaga makanan dibenarkan berniaga di bahagian pinggir masjid untuk memberi peluang kepada jemaah mendapatkan makanan sampingan. Di Madinah, makanan yang dibeli dari luar dibenarkan untuk dibawa masuk ke kawasan Masjid Nabawi ketika berbuka. Inilah antara keunikan berbuka di Masjid Nabawi. Sebaliknya, di Mekah, perkara seperti itu tidak dibenarkan. Tiada istilah menunggu dengan jemu di masjid ini. Setiap ruang waktu dilimpahi peluang untuk beribadah, asal hati berkehendak dan jasad berupaya melakukannya. Dan insyaAllah di tempat ini, di dalamnya ada Raudhah dan juga makam Rasulullah bersama dengan dua para sahabat. Ustaz, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini terkenal dengan Babu Salam dan masuk untuk ke Raudhah. Itulah Nabi kata, di antara rumah aku dengan mimbar ialah teman daripada teman syurga, tempat doa mustajab, dan di kawasan itulah ada makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar dan juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. dan insyaAllah tempat ini akan sentiasa penuh, tidak pernah kosong dari penghuni dan juga penziarah yang pasti ingin bertemu dengan Rasulullah walaupun tidak berseruka, tapi kecintaan yang tinggi membuatkan mereka sentiasa memenuhi ruang Raudhah, tempat dimakbulkan doa dan juga bertemu dengan Rasulullah sebagai tanda cinta yang amat. Pada sudut lain, di dalam Masjid Nabawi, para jemaah khusyuk membaca Al-Quran. Hampir setiap ruang masjid dapat didengar suara jemaah mengalunkan ayat-ayat suci kalam ilahi yang maha agung. Al-Quran, sumber kedamaian jiwa. Selepas dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi melalui fasa-fasa pembesarannya bermula dengan zaman Saidina Umar Al-Khattab. Pembesaran itu sesuai dengan jumlah umat Islam yang semakin bertambah. Hari ini, pada bulan Ramadan sahaja, dianggarkan 1 juta umat Islam berbuka puasa di masjid ini. Selepas zuhur, bekas air zam-zam serta makanan dipunggah ke pekarangan Masjid Nabawi. Sementara itu, kain safrah pula akan dibentang selepas solat asar. Operasi menyediakan juadah berbuka dimulakan secara berperingkat-peringkat. Dianggarkan lebih 10,000 orang yang diupah oleh penduduk Madinah sendiri ditugaskan membawa makanan masuk ke kawasan masjid. Majoriti mereka ialah pekerja asing yang dibayar untuk melaksanakan tugas berat melayani jemaah yang semakin ramai saban hari. Mereka membawa makanan, buah-buahan, roti, air dan kurma. Semuanya disusun rapi sebelum jemaah datang bersila di tempat pilihan mereka. Satu tradisi yang mungkin tidak diketahui umum, amalan bersedekah di Masjid Nabawi adalah terbuka kepada semua umat Islam. Namun, ada sesetengah keluarga di Madinah telah menjadikan ruang tertentu di masjid ini sebagai kawasan mereka untuk menjamu para jemaah. Luas kawasan itu bergantung kepada kemampuan keluarga tersebut. Jika mereka mampu menjamu 100 orang jemaah sahaja, maka kawasan mereka agak kecil. Manakala keluarga yang mampu menjamu 500 hingga 1,000 jemaah, kawasan mereka lebih luas. Amalan memilih kawasan tertentu di Masjid Nabawi untuk bersedekah telah dijadikan warisan turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Ketika remang senja mula kelihatan, kawasan di sini bertambah padat. Saya ditunjukkan
contoh sebuah keluarga yang menjadikan kawasan ini milik keluarga mereka untuk bersedekah sejak turun-temurun. Ahli keluarga yang mewakili setiap kawasan akan bertugas untuk memanggil jemaah duduk di tempat mereka atau menerima sedekah daripada mereka. Jika tiada ahli keluarga yang terlibat, tugas itu akan diamanahkan kepada pekerja upahan. Tidak pernah berlaku perebutan dalam memilih kawasan di Masjid Nabawi. Setiap keluarga memahami mereka sedang melakukan kebajikan dan bukannya membuat keuntungan. Malah tiada bayaran dikenakan untuk setiap kawasan. Pihak berkuasa sedia maklum dengan tradisi ini kerana sejak zaman Rasulullah lagi, penduduk Madinah terkenal dengan kemurahan hati mereka. Saya dan Ustaz Asri turut diberikan bungkusan berisi roti, air, kurma dan dadih. Saya diberitahu kos keseluruhan yang dibelanjakan oleh penduduk Madinah untuk bersedekah di Masjid Nabawi ketika Ramadan berjumlah 2 juta rial sehari. Payung-payung elektronik ditutup serentak apabila padahan cahaya matahari semakin lemah. Penutupan payung-payung itu juga sebagai tanda saat berbuka puasa semakin hampir. Dan sekarang betul-betul di bawah langit ilahi. Selepas umum di Masjid Nabawi ini ditutup, menandakan lebih kurang 30 minit lagi masuknya waktu berbuka puasa. Sebahagian besar jemaah sudah memilih tempat masing-masing untuk berbuka. Juadah yang disediakan mungkin berbeza-beza. Ia bergantung kepada sedekah yang diberikan oleh pemilik kawasan. Di kawasan yang lain, petugas masih mengedar makanan di saat azan akan berkumandang pada bila-bila masa. Amanah daripada keluarga yang mengupah mereka perlu disempurnakan. Bersedekah di bulan Ramadan, peluang keemasan yang tak mungkin dilepaskan oleh penghuni Madinah. Lebih-lebih lagi, syariat puasa di bulan Ramadan bermula di kota suci ini. Banyak contoh yang ditunjukkan oleh baginda, terutama bersedekah di bulan mulia. Sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan menjadi lebih dermawan pada bulan Ramadan ketika Jibril menemui baginda. Jibril menemui baginda setiap malam Ramadan lalu bertadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah ketika ditemui Jibril menjadi orang yang lebih bermurah hati dalam memberi kebaikan sehingga lebih banyak daripada tiupan angin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdul Hamid, pegawai pengiring dari Kementerian Penerangan Arab Saudi bersama rakannya sempat berbual mesra dengan saya sebelum mengambil tempat untuk berbuka. Kemesraan terjalin walau bahasa dan budaya membezakan kami. Hanya akidah menjadi penghubung kemesraan ini. Jiwa-jiwa yang begitu dahagakan limpahan cinta Rabbul Alamin menanti saat berbuka dengan penuh kesabaran.
Sekarang saya berada bersama dengan teman-teman untuk nanti waktu berbuka puasa di Masjid Nabawi, sebuah masjid yang amat dicintai oleh Rasulullah. Sesungguhnya bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, gembiraan ketika berbuka, dapat menikmati makanan yang lazat dan juga dapat berjuang setelah lama berlapar juga berdahaga. Yang kedua, ketika bertemu dengan Allah nanti. Sebagai manusia berbiasa, kita dapat merasai betapa nikmat imarahnya masjid, dipenuhi hampir 2 juta jemaah yang menantikan detik yang cukup manis ini. Di samping dapat penuhi keperluan dengan perkara yang sunat seperti berbuka dengan kurma yang separuh masak, dan juga dapat kita bersama-sama nanti berdoa di waktu yang mustajab, taman pula di Masjid Nabawi yang penuh dengan barakah. Saat dinanti kian hampir. Azan dari corong masjid akan menggetarkan jiwa yang merindui seruan menuju ilahi. Walaupun hanya dibuka pintu, ia sudah memadai kerana dapat berbuka puasa di Masjid Baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat sebuah hadis baginda yang bermaksud, sesungguhnya doa yang tidak ditolak bagi orang berpuasa ialah ketika dia berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah. ليلة القدر إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم احفظنا واحفظ أمة الإسلام يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيه وسره يا قوي يا متين يا عزيز يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسأل. Betapa nikmat dapat berada di rumah Allah yang indah ini. Azan yang syahdu, juadah secukup rasa dan berhimpun pula bersama saudara seagama seluruh dunia. Suasana yang mengundang rasa hiba dalam kegembiraan. Kami difahamkan masa yang diberi untuk berbuka puasa cuma 12 minit sahaja. Selepas itu, para pekerja akan mengalihkan safrah bagi memberi laluan menunaikan solat berjemaah. Berbuka puasa di masjid bukanlah satu kewajipan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berbuka di rumah atau baginda berbuka di rumah sahabat yang menjemput baginda. Namun, sunnah berbuka di masjid terkandung hikmah tersendiri. Antaranya mendapatkan pahala kerana menjamu orang yang berpuasa. Rasulullah menegaskan perkara itu dalam hadis baginda. Malah silaturahim sesama umat Islam juga diperkukuh menerusi sunnah ini. Ya Allah ya Rabbi